So hari ini saya menjemput seorang social entrepreneur. Beliau adalah co-founder dan CEO Al-Hufaz Leaders. Beliau juga bekerja sebagai tenaga pengajar di Pusat Latihan Mahkota Maju Sendirian Berhad. Okey, beliau adalah penerima ijazah dalam Mechatronics Engineering dari Universiti Teknologi Brunei. Dan beliau ini pernah menjadi pengurusi kepada projek-projek seperti Perkemahan Belia Remaja Intisyar Tamadun Islam atau Perintis for short, dan projek Bergetelur level 1. Okey, memperkenalkan tetamu kita ni hari ini, Hamis Osman. Berikan tepukan. So, tadi kan bercakap pasal current project Al-Hufaz Leaders ni lah, which is projek Bergetelur level 5. Betul tak? Betul. Okay, sebelum itu, maybe sebelum tadi go to the project Al-Hufaz Leaders, kan tanya dulu lah, kira macam mana lahirnya Al-Hufaz Leaders ni? Kenapa buat company lepas, I know kau buat company ni lepas graduate kan? So silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera kepada semua para pendengar dan penonton rancangan suara kita ni. Alhamdulillah, good initiatives. Jadi Alhamdulillah menyebut tentang bila mulanya Al-Hufaz Leaders ni, ia bermula pada tahun 2017 pada awal bulan Januari. Jadi Alhamdulillah Al-Hufaz Leaders ni bukan masa tu belum lagi ada namanya. Okey, jadi ada perbincangan pada masa tu disebabkan kami merupakan alumni Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Brunei pada tahun 2015 dan 2016. Kami merasakan tidak cukup sebenarnya untuk membagikan manfaat lagi kepada orang lain. Jadi why not kami sekalian ni kami buka lagi peluang itu, kami teruskan kami punya skills yang kami ada, yang kami develop sudah sedari awal kami masuk Universiti Teknologi Brunei sehinggalah pada masa tu. Jadi kami masa tu ada dua orang lah, saya sendiri dan juga co-founder saya iaitu Harisuddin Hosnal. Jadi di sana kami merasakan tidak cukup pada MPP itu punya projek dan eventnya. Jadi kami discuss dan juga menurut daripada Haris sendiri yang menyatakan tidak cukup itu karena banyak lagi boleh disumbangkan kepada orang ramai. Jadi kami pun cuba kami punya skills yang kami ada with kami punya skill masing-masing ni berlainan. Jadi yang bahagian teknikal mestinya myself into banyak macam bahagian paperwork apa tu, and then yang idea ni mestinya from Haris lah sendiri. Jadi dia discuss dengan myself, okay, dalam sebuah satu restoran lah, cerita-cerita rupanya ya mungkin itu kan idea. So in that case, I macam nampak I punya potential, so I agree with him to do camps, programs later bulan 12. Sekali, apabila di sana sudah kami nampak, kami buat satu perkemahan, kami buat dulu pada awal bulan 3, itu boss versus leader, mendapat sambutan. Alhamdulillah, pada situ kami punya target adalah merupakan belia yang berumur 16 hingga 21 tahun. Okay, jadi even myself pun boleh lah masa tu join juga for the camp, tapi dah apa, we just try to make ourselves di mata orang lain. Tadi lihatkan dulu cuma usulnya apa yang kerja kami yang kami ada dan kami apply. Okay, jadi daripada sana kami memohon daripada since kami ada kawan rapat juga from Al-Hufaz Management iaitu Ustaz Luqman sendiri. Jadi kami mau di bawah naungan diorang dulu. Okay, supaya kami kan tahu macam mana kami punya market at that time. Okay, apabila sudah nampak awal pada bulan 3 dan kemudian kami lihat suasananya sungguh meriah dan alhamdulillah kami teruskan juga kepada perintis itu Perkemahan Belia Remaja Intisyar Tamadun Islam pada tahun 2017, di mana fokusnya program dan perkemahan ini kami fokus kepada 3 perkara iaitu syakhsiah, kepimpinan dan kesenian Islam. Jadi itu merupakan kami punya visi juga menjadikan dengan support kepada menaikkan generasi Syariat Al-Quran daripada Al-Hufaz Management, kami juga menguatkan lagi bahagian kesenian Islam, syahsiah dan kepimpinan itu. Jadi alhamdulillah
Daripada sana, kami pun bergiat aktif bila kami lihat pada tahun kemudiannya 2018, kami buat juga the same program berlainan konten dan juga perkemahan, iaitu perintis. We see macam ada potential sebenarnya yang dorang ni, yang kami punya peserta ni, kami boleh bawa lagi dorang. In between dorang program dengan perkemahan itu, kami isikan dengan projek-projek yang volunteering. Okay? Jadi dari sana, Alhamdulillah, kami lihat boleh lagi diperkembangkan dan diperluaskan lagi, sehinggalah tahun berikutnya 2019, pada tahun 2019 itu 16 Januari pada awal tahun, kami pun decide untuk menjadikan pada dasarnya persatuan ni kami ni. Kami pun belum tahu je ada persatuan ataupun company, tapi at the end of the day kami decide untuk menjadikannya company social entrepreneurship. Jadi disebabkan kami rasakan ia bertepatan dengan kami punya prinsip di mana kami menyatukan ataupun mencampurkan bisnes ini dengan social impact. Jadi dengan menjaga ia punya etika, and then kami lihat potensialnya juga untuk membuka peluang pekerjaan kepada orang lain lagi melalui projek-projek. Okay, dan kemudian melalui training dan development yang kami sediakan sepanjang tahun itu. Jadi Alhamdulillah, setakat ini Al-Hufaz Leaders telah pun membantu lebih daripada 1,500 orang belia. Okay. Ulang lagi sekali, lebih daripada 1,500 belia, okay, yang berumur daripada 18 hingga 40 tahun lah, okay, daripada program perkemahan. Itu ada juga kami melalui projek-projek yang kami ada buat kolaborasi dengan syarikat sosial yang lain juga, seperti Agensi Bekari dan juga Perspektif Insan. Dan juga ada juga yang lain seperti bahagian pertandingan, bahagian kesenian Islam, contohnya pertandingan Tausyih dan juga pertandingan nasyid bersama dengan Battle Pro MMS. Jadi Alhamdulillah. Masya Allah. Memang banyaklah, macam banyak dicapai dah oleh dalam berapa 2-3 tahun lah. Kira berapa tahun dah kira Al-Hufaz Leaders ni? Okay, Alhamdulillah, bersyukurlah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bukan saja bagi kami belum lagi kami beranggapan belum lagi cukup sebenarnya untuk kami sumbangkan lagi kepada masyarakat dan negara. Kami anggap benda ni satu kemudahan lah kepada orang ramai dan juga kepada belia-belia especially. Jadi Alhamdulillah, ini pun sudah menyacah tahun 2020 ini, tahun yang keempat. Okay. Jadi Alhamdulillah, dalam ni kami berkecimpung dalam bidang kepimpinan juga dan juga social entrepreneurship ini. Kami rasakan Hufaz Leaders ini merupakan satu platform untuk menyediakan belia-belia dengan sikap ataupun skills-skills yang perlu ada, menjadikan orang ini sebagai rakyat jati Brunei yang hebat dan insyaAllah akan berterusan lagi di masa akan datang, di mana kami rasakan melalui perkembangan ataupun development progress yang kami dapat lihat, so far Alhamdulillah kami ada menyediakan lagi di bawah kami sendiri, iaitu di bawah Al-Hufaz Leaders, ada kami namakan satu perkumpulan ataupun satu persatuan yang kami panggil namanya Al-Jilul Fatih. Jadi Al-Jilul Fatih ni ia merupakan generasi pembuka, bermula pada tahun 2018 sudah, di mana dorang ni kami bagi peluang kepada dorang untuk mencari potensial diorang ini ke dalam diri masing-masing untuk memberi manfaat kepada orang lain. Di mana Al-Jilul Fatih ini secara kesimpulannya ialah generasi pembuka. Okay, di mana ada satu kunci boleh follow ia punya IG @Al-Jilul Fatih, di mana ada satu logo diorang ini yang merupakan satu kunci yang melambangkan kunci pintu yang lebih banyak membagi peluang. Dan yang kedua, kunci pintu yang boleh lagi memberi manfaat kepada orang lain. Dan juga yang ketiga, membuka kunci hati insan untuk berpaut dalam menguatkan lagi dakwah Islamiah. Alhamdulillah. Okay. Interesting. Misal, so dari satu company, so di bawahnya ada lagi kira perkumpulan lagi, gitu kan? Betul. So di sana apa beza Al-Hufaz Leaders sama Al-Jilul Fatih? Okey, jadi perbezaan bagi kami bukanlah satu
Kemestian tapi bagi kami satu collaboration dengan BISD sebab mereka ni adalah merupakan alumni daripada program Alphas Leadership Program ataupun LP dan juga perintis. Jadi diorang ni pun sama-sama yang jumlah keseluruhan belia yang kami kumpul itu sebenarnya yang ikut pertandingan projek mostly diorang yang membuat of the content. Okay, so dari sana macam kami di atas ini sebagai supervisor kepada diorang dan memperlihatkanlah atau menunjuk jalan macam mana yang sesuai dan yang bisanya. Okay, jadi ada juga some projek yang perlukan bersamaan. Okay, jadi sebagai contoh First Leadership Program dan juga projek bergetalur pada sebelum ini level 1 hingga level 4 di mana memberi lagi peluang kepada diorang ini untuk memperluaskan lagi diorang punya skills, bukan saja daripada segi diorang punya technical skill yang seperti menggunakan cara paperwork-nya macam mana, and then cara pengurusan human resource-nya macam mana, and then sebagainya. Okay, jadi di sana kami lihat bukan satu perbezaan tetapi satu persamaan dan juga selari dengan Hufaz Leaders, di mana kami lihat barangkali in the future insyaAllah selain daripada Zulfatah ini kami akan membuka lagi persatuan yang lain, bagi fokus kepada yang lain lagi supaya ia akan berterusan, ia akan terus kata ni istiqamahnya orang kata ni lah. Okay. So selain pada tu kan tanya juga kan masa ni bekerja sebagai tenaga pengajar arah syarikat lain. So macam mana kan balance tu? Kira dia juga CEO Alphas Leaders, dia juga tenaga pengajar. Boleh share sikit? Okay, Alhamdulillah dengan adanya peluang kata ni manusia ni ada mempunyai pilihan dan peluang yang boleh didapatkan, sebab kata ni pun untuk membalanskan barang-barang ini memang satu cabaran, di mana kata ni pun ada sehari 24 jam dan dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi untuk mengisi ruang-ruangan ni pada asalnya memanglah satu cabaran, di mana kata ni kadang-kadang kusut menyusun masa, tetapi dengan adanya skills yang saya perolehi daripada dulu sudah untuk mendevelop lagi dan untuk mengimprovekan diri kita ni untuk membalanskan kata ni punya masa. Ya, sebenarnya pada pandangan saya bukan membalance lah, kata ni melihatkan ataupun memprioritikan mana dahulu yang didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, dan juga macam mana kata ni punya target in the next few years, in the next month, in the next week. Okay, jadi alhamdulillah di sepanjang ni sebelum menurunnya pandemik COVID-19 ini memang ada peluang lah kepada saya untuk mendapatkan satu pekerjaan yang dibagi peluang untuk membantu orang lain. Jadi di sana saya ada juga mengajar di bahagian training center, bahagian angkatan ataupun lifting operations. Kemudian saya juga selaku tenaga pengajar, Hufaz educator. Kemudian saya juga sebagai bahagian tim, bahagian Hufaz Leaders dan bahagian projek. Jadi alhamdulillah daripada segi mingguan memang berlainan konten di mana ada fokus-fokusnya masing-masing. Jadi macam kalau ada projek ongoing ataupun ada kami propose something yang bagian projek First Leaders, kami will decide schedule awal sudah supaya kami dapat susun masa. Sebab in my case usually kerja from di Kuala Belait ialah daripada hari Senin hingga hari Jumaat. Jadi usually-nya kalau saya ada biasanya free ialah hari Sabtu dengan hari Minggu. Okay, biasanya saya Sabtu dengan Minggu inilah saya mengaji. Okay, jadi alhamdulillah dalam samping itu juga dengan ilmu yang saya ada, biasanya kalau ada saya idea ataupun satu ilmu baru, usually patang itu I spend dalam 30 minit, dalam sejam saja boleh kongsikan kepada tim-tim Hufaz Leaders ini. Jadi supaya indah terlupa, sebab manusia ini mudah lupa kan. Okay, jadi dari sana tu saya dapat macam menyesuaikan diri. Bilanya ada projek memang saya akan prioritikan mana dahulu. Sebagai contoh kalau ada projek yang besar kami dahulukan, daripada kami punya training sendiri, so training mahkota sendiri, so saya dahulukan itulah dulu. Kemudian ada projek besar juga dari sana
Tani dapat lihat macam mana sesuai. Jadi Tani Hmm. pun sebagai tim, Ufas Leaders dan juga saya punya komitmen sendiri juga dengan family saya rasakan benda ni komitmen ni Tani perlukan each other. So artinya kita ni dalam satu pasukan, Tani perlulah juga kalau saya sebagai ketua, kita ni boleh bagikan kerja-kerja kita ni tu kepada orang yang selayaknya. Okay, jadi di mana Tani dapat menyusunlah lagi lebih bisai. Okay, jadi benda ni biasanya kalau saya punya style memang saya schedulekan awal lagi pada tahun ni macam mana, tahun depannya macam mana. So awal sudah decide. Jadi alhamdulillah dengan benda-benda ni bukannya senanglah untuk dapatkan tanpa adanya sokongan daripada family kami sendiri, and then sokongan daripada orang lain, kemudian ada kawan-kawan tani, sahabat-sahabat ketani yang di luar sana. Jadi alhamdulillah di sepanjang berkecimpung dalam bidang kepimpinan dan juga kemasyarakatan ini, alhamdulillah saya sendiri dan juga tim-tim Ufas Leaders ini disupport oleh banyak orang dan juga banyak daripada doa-doa alhamdulillah daripada indung kami dan juga doa daripada orang lain yang sentiasa mendoakan kami. Alhamdulillah kami bersyukur pada Allah dan juga barangkali berkat kesabaran kami membuat barang-barang baik ini dengan doa diorang ini untuk menjadikan kami lebih sukses pada masa ini, menjadikan kami lebih motivated lagi dan bersemangat insyaAllah untuk membantu lagi orang lain di luar sana insyaAllah. Okay. Jadi walaupun saya rasakan benda ni ia satu cabaran lah dalam usia yang banyak orang katakan muda, tapi bagi saya ini merupakan satu peluang dan ruang untuk kami meneroka ataupun explore kata ni punya hidden potential. Dari sana walaupun kata ni rasa macam usia 20 lebihan ni kita macam buat ani saja, limited saja. Tapi sebenarnya inilah adalah masa ketani yang sesuai untuk ketani cari lagi, develop lagi tani punya skill, di mana ketani sudah berlingkungan, berumur lagi ke arah, meningkat lagi, ketani akan lebih fokus, lebih katakan dalam specialist lah katakan dalam satu bidang itu. So that's why ketani perlu cari lagi, mana lagi. Barangkali ada orang ni minat ya jenis bahagian menggambar-gambar. Okay, barangkali ada orang ni minat bahagian melukis. Okay, jadi diperkembangkan daripada sana dan bertanyakan kepada mentor-mentor yang berkenaan untuk mengetahui lebih lanjut. InsyaAllah boleh lagi kembangkan diri kita ini dan juga membantu orang lain. InsyaAllah. Okay, basically tadi yang penting priority lah sama support dari family untuk Pak ada jadikan Pak supaya ada motivasi untuk membuat semua tu. Okay, Tani move on to next question which is ni aku sendiri pun curious lah. Dari mana dapat idea untuk buat projek Burger Telur tu? Kenapa dalam banyak-banyak makanan, kenapa pilih Burger Telur? Okay, silakan. Okay. Jadi alhamdulillah inspirasi daripada projek Burger Telur ni asalnya pun memilih nama projek pun paning jauh sebenarnya. Tapi kami lihat daripada segi kawasan di negara Brunei Darussalam ini ia merupakan satu negara yang paling unik. Alhamdulillah kita ni always care each other. Jadi kami lihat daripada sana, kami lihat apa saja yang orang sudah buat dan apa yang belum dibuat. Jadi kami lihat konsep saja daripada yang orang selalu buat ialah memberikan daripada segi kewangan dan berupa barang-barangan. Okay, jadi daripada sana tu kami lihat macam kalau if kami bagi sahaja duit, adakah ia akan membagikan orang yang menerima tu lebih lagi berusaha. Jadi dengan idea tu barangkali why not kami buat something yang kami bagi itu dan juga bagi peluang pekerjaan sekaligus kepada orang-orang ataupun especially belia ketani ini. Jadi kami lihat projek Burger Telur ini ia pada asalnya ia senang dibuat dan juga senang yang mampu naik tani, senang dipapak, senang dimakan di mana-mana sahaja. Okay, kemudian ia punya konsep pun senang juga, bakar roti, masak telur, bagi sos, bungkus dan siap. Jadi daripada konsep itu kami lihat macam ia boleh bukan saja kepada yang menerima tetapi orang yang membuat ini ia boleh memberitahu ia punya konsep dalam dunia bisnes. Barangkali ia menjadikan
para pekerja ataupun sukarelawan ni satu kemudahan kepada diorang, macam ada idea, macam senang je sebenarnya, why not kita ni buat barang ni dan kita ni jual lagi kepada orang lain. Jadi dia punya konsep ni kami lihat ia sebagai peluang pekerjaan yang sangat menguntungkan lah, sebab kalau dilihat ia pun membagikan sedekah kepada orang lain. Jadi dia punya konsep untuk membagi membeli satu biji burger telur, membagikan satu senyuman kepada orang lain. Jadi daripada sana macam kami lihat burger telur ni yang senang, dan kami pun being transparent je lah, kami dah rahsiakan bahan-bahannya ni kami simpan di tempat ada yang khas dia. Nada kami bagi ia punya ingredientnya tu kepada dorang-dorang ni. Jadi nada kami rahsiakan lah. Kami beritahu tempatnya di mana, and then macam mana membuatnya. Okay, apa yang sesuai. Jadi kami pun perlukan je lah satu mentor pada peringkat pertama itu daripada Cheese Burger yang memang pakar berbahagian yang membuat burger telur ni. Rupanya macam kalau sudah dilihat, sudah kami faham, rupanya lagi senang rupanya. Okay, jadi dari sana lagi bersemangat lah, lagi membagikan yang kita ni motivated untuk meneruskan lagi. Okay, jadi dengan adanya peluang macam mana ni, jadi barangkali jadikan jadi berperingkat-peringkat. Memang kami target situ awal-awal peringkat 1 hingga ke 3. Okay, di mana alhamdulillah peringkat pertama 100 biji burger. Okay, yang kami agihkan kepada orang ramai. Target masa tu kami pun masih blur lah. Kami pun cuba-cuba saja, macam bagi sajalah. Yang penting sedekah kepada orang lain. Okay, dan kami lihat apa impactnya. Jadi daripada sana peringkat pertama ke peringkat kedua, kami tambah lagi ia punya number of burger kepada 300 biji burger dalam masa sehari itu membuat. Jadi alhamdulillah kami lihat daripada sana, daripada segi teknikalnya macam mana, daripada segi penyusunan orangnya macam mana, dari segi masanya macam mana. Jadi daripada sana lagi bagi semangat untuk kepada kami untuk orang banyakkan lagi. So we decide one day pada bulan 12 2018 untuk sehari itu memecahkan rekod Brunei 1,000 biji burger dalam sehari yang belum pernah orang buat dalam sehari. Okay, jadi alhamdulillah pada masa tu walaupun yang dah menyacah ke 1,000 biji burger, tapi kami mencapai 940 lebih biji burger dalam sehari dan kami distribute terus. Okay, di mana lebih-lebihan yang belum siapa tu kami sedekahkan di kemudian hari lah. Tapi walaupun bagi kami value-nya dia mencapai target kami, tetapi alhamdulillah at least dengan ada usaha yang ramai pada masa itu dalam 40 lebih sukarelawan lepasan alumni perkemahan Belia Remaja Intisari Tamadun Islam ni, kami bawa dorang. Rupanya dorang ni pun macam really excited, dorang pun first time membuat burger. Barangkali sebelum ni barangkali masak anda saja, masak aing, masak Maggi kata. Jadi di sini barangkali boleh membuka membuka mindset baru lagi kepada dorang. Rupanya senang rupanya. Why not this time kepada dorang ni nanti membuat roti john kah ataupun membuat kuih Melaya kah. Okay, jadi boleh orang membagi lagi saranan kepada dorang ni supaya lebih lagi membagi banyak. Jadi bila sudah sampai ke sana, alhamdulillah pada tahun depannya, pada tahun 2019 itu tahun lepas, pada bulan Ramadan. Okay, jadi alhamdulillah kami pun juga memecahkan rekod Brunei, membagikan sedekah 2,500 biji burger kepada orang ramai di sepanjang bulan Ramadan itu, sejak 20 hari berpanjangan. Okay, jadi dari sana macam adalah everyday tu lain-lain number of burgers, tapi kami cuba target at the end of the month itu kami dapat capai 2,500 biji burger disedekahkan. Alhamdulillah. Jadi punya konsep ni alhamdulillah dengan ada berkatnya daripada sokongan daripada orang ramai dan juga sokongan daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Memang kami sebenarnya berprojek burger telur ni awalnya untuk bagi-bagi saja, tapi kami lihat kami pun boleh membantu juga orang yang membagi membeli burger daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, di mana kami lihat bisa orang ni kami promokan terus sebab kita ni sebagai rakyat Brunei dan juga sebagai orang Melayu juga keseluruhannya, walaupun kita ni sama-sama membantu orang membantu bisnes sesama kita ni. Jadi sama-sama naik dan sama-sama tinggilah jual nama masing-masing. Jadi
bukan saja anulah yang kami fokuskan untuk nama, tapi ialah untuk mengungsikan value masing-masing. Kami promosikan apa produk dorang, kemudian apa dorang punya services yang boleh kami bantu lagi membanyakkan. Jadi Ketani pun sama-sama Melayu, Ketani dan juga sebagai anulah rakyat Brunei, Ketani sebenarnya berkongsi rezeki. Rezeki Ketani mungkin menjadikan rezeki kepada orang lain. Jadi kami pun rasakan benda ni satu perkara yang amat sesuai dan sangat relevan dengan konsep kebruneian Ketanian ni yang secara uniknya. Jadi kami teruskanlah kepada projek Burger Telur ni level 5 yang lebih jauh lagi daripada level-level sebelumnya, alhamdulillah. Jadi setakat ini pada hari ini 10 hari bulan Mei 2020, baru saja kami lancarkan pada minggu lepas projek Burger Telur ni dalam seminggu lebih. Setakat ini sudah melebihi 1,000 biji burger telah pun diagihkan dan disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Especially our target yang for this one, since Ketani ini pun berada di pandemik COVID-19 ni dan juga berada dalam bulan Ramadan, kami ambil peluang ini untuk membagikan Ketani punya sedekah ni kepada frontliners, kepada anak-anak yatim, kepada pekerja-pekerja stall ataupun gerai dan juga kepada orang-orang ramai, orang-orang awam. Jadi alhamdulillah dengan adanya this platform, I believe insyaallah akan dapat dikembang luaskan lagi lah insyaallah. Okay. Jadi tadi burger telur ni senang dibuat lah konsepnya, and yang orang dapat benefit itu dari orang yang membuat, dari yang bagi, dari yang orang bisnes juga. So banyaklah yang dapat orang benefit dari ini. So since ini musim pandemik ni kan, kira I assume masa ni nada yang berkumpul untuk masak-masak tu lah. So macam mana tu kira, how do you conduct the project ni? Is it ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan bagi kami adalah merupakan satu cabaran. Sebenarnya awal plan pun sebelum COVID ni ialah membagikan direct ataupun membagi secara face to face. Jadi Ketani pun sebagai belia dan juga sebagai pemimpin. Jadi Tani pun Ketani lihat projek Burger Telur ni, Tani ia boleh relate dengan Ketani punya leadership. Cara Ketani menyelesaikan masalah, cara Tani keluar daripada terkerumus ataupun terkelompok dalam satu ataupun terstak lah orang ilmu putihnya terstak dalam satu situation. Jadi kami cuba berbagaikan idea dan we brainstorm. Jadi sebabkan pemimpin ni Ketani haruslah menghargai orang, membantu orang yang memerlukan dalam apa saja bentuk, dan juga sebagai pemimpin ini Ketani bertanggungjawab atas kemaslahatan umat sejagat. Dan kemudian Ketani sebagai pimpinan ini juga memerlukan benda-benda yang baik. Jadi daripada sana kami ambil konsep leadership ini sebab ia merupakan satu peluang sebenarnya untuk kami untuk memperbagaikan. Barangkali this pandemic membantu kami lagi untuk memikirkan secara lebih dalam. What if this case happen and apakah terjadi? Jadi dalam situasi Ketani masa ni ialah Ketani perlu menjaga penjarakan sosial Ketani, Ketani menjaga Ketani punya etika, even bagi Ketani simple bersin dan batuk, tapi ia boleh menjadikan jangkitan. Jadi kami pada projek Burger Telur sekalian ni lagi special lah, alhamdulillah. Barangkali ini adalah dalam seumur hidup Ketani, barangkali ia jadi satu peluang jadikan ia sedekah online. Jadi dengan hanya menggunakan cashless, menggunakan perbankangan melalui BIBJ, bis kita bolehlah membeli burger ni dengan online saja serendah RM1. Jadi di mana di sini kami lihat ia satu cabaran lah juga kepada tukang masak dan juga tukang tukang yang membagikan. Jadi di sini kami ambil prosedur, ambil guideline daripada yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Kami ambil panduannya, kami jadikan ia dalam satu kontrak perjanjian di mana kami pastikan dulu memanglah sebagai sebagai pemimpin Tani pun mesti juga melihat orang punya situasi. Jadi kalaunya kami ada bagi dua option. Jadi yang boleh memasak which is tempat kami masak selalunya ialah di kawasan Subuk, di perumahan Subuk tu, iaitu office Hufaz, di mana
kalaunya berlaku, kami prefer untuk di sana. Tapi inda berlaku, kami untuk prefer untuk masak di rumah pun boleh. Inda menjadi masalah, kami boleh bawa barang-barangnya, segala bahan-bahan, segala ingredientnya, kami bawa ke rumah mis kita, kepada kepada yang pekerja tukang masak ni, kami bawa, and then kami ada juga orang yang delivery. So kami buka peluang ni lagi kepada for delivery services dan juga shopping services. So kami ada orang kami set lah yang kami especially yang masa ni kami buka peluang kepada orang yang terdekat di antara kami lah, iaitu alumni perkemahan ataupun program yang kami anjurkan. Jadi dari sana kami buka peluang ada orang dan kami bagikan inisiatif kewangan juga kepada orang ni, ada sini pekerjaan, jadi kami bagikan tukang masak ada dia punya bayaran-bayarannya tersendiri. Jadi dari sana alhamdulillah, walaupun ketani teranah saja di rumah, ketani ada dapat dua perkara bah. Jadi tani satu boleh sudah membantu Kementerian Kesihatan supaya menjaga ketani punya untuk teranah #teranah di rumah. Kemudian ketani juga at the same time dapat membantu being productive to help others yang ketani yang kesian ada yang susah mana-mana di bulan puasa ni, sudah terpayahkan shopping ketani pun kadang-kadang berfikir-fikir lagi kan shopping itu takutnya ramai, takutnya bahasak. Okay, jadi that's why kami membuka peluang juga kepada para delivery guy atau delivery woman untuk menghantarkan direct kepada orang-orang yang layak untuk menerima projek Purga ini, insyaAllah. Okay, kira ada quote ni, when there's a will, there's a way. Kira itulah kan kamu praktikkan lah. Alhamdulillah, betul. So jadi maybe ada orang yang curious, ada macam mana relate sukarelawan atau charity ni tu kepimpinan. Jadi tadi atau banyak akan tanya, tapi udah Okay. kena jawab. So kan tanya lagi lah, lepas di burger tu dimasak, di mana kan diagihkan burger tu? Ada spesifik tempat tak? Okay, jadi yang masa ni buat masa ni yang kami sudah bagikan melalui sedekah burger ni melalui dalam seminggu ni melalui para sukarelawan Belia yang dipulai. Jadi kami pun ada juga memberikan sedekah kepada pekerja-pekerja stol dan gerai dan juga kepada orang-orang awam. Dan kami insyaAllah ni going through proses untuk menghandle kepada para golongan anak-anak yatim dan juga golongan fakir miskin. Jadi kami masa ni tengah mencari punya kontaknya juga, and then at the same time insyaAllah barangkali jika bisa kita untuk membuat satu suggestion ataupun collaboration, jadi bolehlah menghubungi terus kepada hotline Al-Hufaz Leaders di talian 879, saya ulangi lagi sekali, 879 9226. Lagi sekalian 879 9226, barangkali untuk membuat satu collaboration ataupun memberitakan suggestions di mana lagi tempat. Barangkali kadang-kadang ketani ada yang jenisnya orang Brunei ni jenisnya humble, tapi sebenarnya diorang sebenarnya layak untuk dibagikan. So jadi kami pun ada juga bekerjasama lah, ada juga dengan daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah dari sana barangkali ada yang jiran-jiran di sekitar boleh kami bantu. Jadi kami boleh melaksanakannya lah dengan supaya dapat bergembira bersama dengan tagline kami bergembira bersama dalam burger teluran ini, insyaAllah. Okay, so if anyone can give suggestion, 879-9226. Ngam dah? Betul. Okay. Teruslah kontak Al-Hufaz Leaders untuk bagi recommendation, untuk bagi recommendation lah basically. So, betul. Since projek burger teluran udah dilaksanakan selama lebih 3 tahun kan? 3 tahun lah? Betul, ini masuk ke 3 tahun. So maybe boleh share sedikit sebanyak macam berapa tips lah untuk mengekalkan sebuah projek ini. Misal senang membuat projek ini maybe senang, tapi men-start tapi mengekalkan for beberapa lama itu yang payah lah kan. So boleh share sedikit.
Ya, alhamdulillah berkaitan dengan sustainability dalam sesebuah projek ataupun satu program ataupun perkhemahan. Jadi alhamdulillah walaupun pada asalnya untuk starting pun as you mention very challenging apatah lagi untuk memaintainkannya. Jadi itulah satu cabaran kepada bukan saya kepada kami tapi kepada yang lain juga. Jadi alhamdulillah bagi pada kami sebagai Hufaz Leaders dan juga sebagai pengurus projek Bergetular ini, alhamdulillah pada asalnya mengenang kisah kembali kami pada asalnya mulanya dengan sukarelawan yang terdiri daripada alumni perkhemahan dan program anjuran Hufaz Leaders. Jadi alhamdulillah kami pun sudah melihat dia punya potensial, dia punya potensi dan juga kebolehan projek ini boleh berkembang luas lagi. Kami bukakan kepada orang ramai sebagai peluang pekerjaan. Jadi alhamdulillah melalui projek Bergetular ini kami lihat boleh lagi diperkembangkan dan diperluaskan lagi di mana kami boleh lagi buka bukan saja di negara Brunei Darussalam insya-Allah. Jadi kami boleh buka di rantau Santero Borneo ni dan juga insya-Allah di masa akan datang boleh di peringkat antarabangsa di mana kami lihat bukan sahaja boleh membantu kepada pencari pekerjaan tetapi juga untuk membantu lagi orang benar-benar memerlukan di luar sana selain daripada negara Brunei Darussalam dan juga pada masa yang sama alhamdulillah ia boleh akan membantu menjadikan negara Brunei Darussalam ini sebuah negara yang termasyhur sebagai negara yang banyak membagikan sedekah, sebagai banyak membagikan manfaat kepada orang lain lagi di luar sana dan juga memberikan peluang pekerjaan bukan sahaja kepada rakyat tempatan tetapi kepada rakyat di luar sana yang belum dapat pekerjaan. Jadi alhamdulillah daripada sini ni walaupunnya kita lihat satu perkara yang besar tetapi we have to start from small untuk maintainkan ataupun menjadikan kata ni punya sustainability of a project ni berpanjangan. Okay. Jadi we have the sebagai social responsibility ni untuk menjadikan bukan saya kepada kami tetapi kepada orang lain yang mana-mana kami bagikan skills yang perlu ada kepada diorang ni. Jadi di mana insya-Allah projek ini akan terus berkekalan. Jadi barangkali bukan saja projek Bergetular tetapi mungkin kami perkembangkan lagi kepada jenama yang lain lagi selain daripada projek Bergetular. InsyaAllah akan diperkembangluaskan lagi dan berterusan dan yang kata ni istiqamah ataupun berpanjangan insyaAllah. So tadi you mention about giving giving skill tu. Kira what do you skill satu maksudnya dibagi arah ke peserta tu kata. Betul kepada inilah kepada orang walaupunnya this yang maksudnya je projek Bergetular ni we don't need any experienced people, we can accept anyone sebenarnya even as long as yang mau belajar dan mau berusaha. Okay, jadi daripada sana bukan kami kan bagi direct duit tapi kami bagikan skills sebagai contoh yang soft skills yang perlu ada sebagai contoh yang boleh membantu ia lagi perkembangkan dirinya lagi contoh dalam dunia memasak. Okay, dalam dunia membeli barang. Barangkali in the future ia boleh nanti membuat satu online platform, online service menggunakan website barangkali. So daripada sana ia membuka minda kata ni kami punya ni pekerja ataupun sukarelawan ni supaya lebih lagi memperkembangluaskan lagi supaya Indah start kepada diri yang kata ni untuk yang masa ni. Okay, jadi kita ni cuba lagi daripada sana kami pun didik je diorang ni untuk develop diorang dari masa ke semasa. Bukan saja kami mengajar diorang secara yang biasa ini tapi we selitkan, we share apa yang kami ada kepada diorang dan juga orang ramai boleh jongsikan kepada habis kami dalam projek kami. Barangkali ia akan membantu lagi kata ni punya society ni lebih happy, lebih gembira lah untuk menjadikan Ketanaian ini satu negara yang orang boleh pun mengunjungi negara Darussalam dengan ia punya keunikannya sendiri, insyaAllah. Okay. Tadi, basically what you said tadi, cara untuk men-sustain barang ni is to give the skills satu lah untuk dorang lagi dapat banyak lagi memberi daripada apa yang dorang menerima daripada menerima. Yeah, daripada menerima tu lah. So skill satu lah tu yang penting kan. So paling berharga, betul. Maybe
Hamis mau mau kan sampaikan sedikit untuk uh, the audience luar sana. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam cabaran kita ni masa ni menghadapi pandemik COVID-19 dan juga at the same time dalam bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah tadi seharusnya bersyukur dan terima kasih kepada negara Bunda Darussalam kerana menyiapkan seorang raja yang berpemudulian peduli tentang rakyatnya dan juga kepada orang-orang di bawahnya. Jadi alhamdulillah tadi seharusnya bersyukur dan terima kasih sebagai rakyat. Tadi digunakan macam-macam sebenarnya alhamdulillah dari segi kemudahan peralatan dan juga kemudahan bahagian kesihatan. Even petani pun juga digunakan macam-macam kaedah untuk membantu petani untuk mendapatkan yang walaupun tani teranah di rumah, tani menggunakan menggunakan wifi dan juga data yang perlu banyak, ataupun tani kena tolong juga oleh kerajaan Boduli. Dan kemudian tani pun juga bersyukurlah kerana dalam apa situasi kerajaan tani sentiasa membantu petani untuk menjadikan petani ini lebih senang dan juga lebih mudahkan petani. Jadi alhamdulillah sebagai rakyat negara Darussalam ini, selain daripada bersyukur dan terima kasih, tani juga seharusnya berdoa dan juga meningkatkan usaha petani fikirkan apa rasa selain daripada orang Brunei. Petani rasakan apa yang orang lain yang lebih susah daripada petani. Okay, jadi sebagai rakyat Brunei dan juga secara belia khususnya, okay, jadi jangan berhenti di sini. Cuba petani, tanyakan diri petani setiap hari. Apa yang boleh tani bantu lagi, apa yang boleh tani tingkatkan lagi daripada segi apa saja bidang yang bisa kita ceburi. Sama ada bagian education kah, sebagai bidang lukisan kah, sebagai bidang bisnes kah. Apa saja yang boleh petani bantu lagi orang ramai dan juga kepada orang lain lagi. InsyaAllah di mana benda ni dia akan berterusan sampai bila-bila. Walaupun yang petani start daripada small, okay, tapi ia akan memberikan impak kepada orang lain. Okay. Jadi bila petani melihat, okay, walaupun bagi tani macam contoh macam awal projek ni ia berikan bagi burger saja. Tetapi sebenarnya impaknya kepada orang menerima, just imagine orang yang mana-mana walaupun pernah makan barangkali dalam 3 hari, petani bagikan sedekah saja berupa simple saja air dan kurma. Okay, diorang akan merasakan dihargai dan diorang ini akan merasakan ketanian ni prihatin kepada orang lain. Jadi alhamdulillah bukan sahaja melalui projek Bergetala ini kita boleh sumbangkan. Habis kita boleh lagi join banyak lagi alhamdulillah belia-belia yang ketani sendiri menguruskan, belia-belia ketani yang hebat alhamdulillah untuk membantu melalui projek ataupun program yang alhamdulillah saya rasakan sangat dibanggakan dan sangat patut dicontohi kepada orang-orang belia-belia di luar sana lagi, insyaAllah, di mana barang ini ketani boleh teruskan dan selain daripada COVID-19 ini, tani boleh teruskan lagi selain daripada Ramadan. Okay? Yang tani berhenti masa Ramadan, tani habis Ramadan, habis itu dari sedekah. Tani teruskan saja dengan tani apa yang usaha ke tani untuk membagikan sedekah ini kepada orang lain, sedekah kepada orang yang memerlukan di luar bulan Ramadan. Okay? Sebab benda ni akan ia boleh menjadikan petani lebih rasa tenang, akan menjadikan petani rasa happy dan disebabkan macam puas hati rasanya untuk menjadikan bukan saja petani yang terasa sukses. Okay, sukses dari segi dari segi emosi, tetapi diorang pun yang menerima tu akan merasa lebih sukses juga. Okay, di mana diorang ni barangkali tani terima diorang tani bagi skills yang baru, diorang akan terasa macam this one is my inspiration, this person is my inspiration. Wow. Jadi idola pulang kepada diorang. Walaupun tani buat tu, tani rasakan ya sedikit saja. Tetapi apa istilahnya orang tani kecil daripada pandangan mata ketani, tetapi besar di mata orang lain. Jadi tani ambil daripada konsep itu, why not tani teruskan lagi, mempertingkatkan dan memperbagaikan lagi ketani punya dakwah Islam. Jadi di sini ni pun kami projek Bergetelur dan juga projek-projek lain adalah bukan tapi hanyalah untuk
memperbagaikan dan memperluaskan lagi dakwah Islam insyaallah taala. Insyaallah, insyaallah. So Betul. thank you Hamis for the interview, for very insightful Pak to the Pak project, your recent project ni, project Bergetelur. So to Alhamdulillah, summarize sama-sama. the interview ni. So first Hmm. things first, you said about time management tadi, pilihan versus peluang. Basically apa yang tani buat itu pilihan tani lah dalam apa masa yang tani ada tu. And it's important juga untuk prioritize and mendapat support dari family tu. Atau yang for me apa yang kau cakap is atau yang core-nya lah. Kalau nada tu memang payah lah kan buat barangannya. And then we asked about how the pandemic has affected all of us leaders kan, tapi it shows that kalau kamu kan kalau tani kan buat baik itu jangan berhenti kalau ada jangan berhenti lah, find a way, like you said, cari jalan untuk pelbagaikan cara, and kenapa burger dibuat itu selalu sanang dibuat, sanang satu tani dapat mengajar orang buat burger, dan tani dapat menolong bisnes, and then finally the objective is to give burgers itu. And Betul. you mentioned also about the highest record you guys met for sehari, membuat burger sehari, which is 940. So what's the target for next target for sehari? Ada kamu set dah? InsyaAllah dalam sehari barangkali lah, the future itu artinya projeknya tu berjalan di pelbagai tempat, boleh menyacah barangkali limpas 10,000 insyaAllah. Yang 10,000. penting tempat-tempat yang akan dibagikan bersedialah, takutnya mengajut 10,000 tu mengajut datang. Jadi insyaAllah akan diperbagaikan lagi lah kaedahnya dan tekniknya insyaAllah. You so ada tadi kena mention je pasal going international juga. So hopefully atau dapat dapat menjadilah in the near future. InsyaAllah, amin. Amin. And you guys also discovered pasal online sedekah tu, which is masa ni makin banyak lah. So payahkan nerapat berkumpul ramai atau, so it's very interesting lah. Maybe we're going to more into finance technology juga. And you guys work with MOH for this ya, kan kira for to make sure barang ni kan buat safely. And if bukan di tempat yang kamu minta tu, di rumah juga, itu pun possible. So everything is possible lah if you want to do good kan ya. So finally siapa yang ada yang any suggestion untuk di burger ni untuk dibagi, do contact Al-Hufaz leaders at 879-9226. I repeat, 879-9226. Okay, terus call ke atau macam mana tu? Mana saja habis kita, kami pun membukakan call boleh, WhatsApp pun boleh. Kalau hanya malu-malu lah, mong-call lah. Okay. So you guys can follow Al-Hufaz leaders arah Instagram juga at Al-Hufaz leaders. Nada space papa. And Project Bergetelur pun ada Instagram at Project PROJEK BURGERTELUR. Lurus tak? Betul. On Instagram. And if you guys like this episode, this interview atau podcast, I don't know, whatever you call it, do like this video, tell your friends about it, share pasal Project Bergetelur ni. Maybe one day you guys yang membuat burger tu, I don't know. So if you guys have any feedback, do comment down below, and so we can improve lah dari suara kita ni insyaallah. So and finally, if you guys have any suggestion on who we should do interview next, do comment atau DM us on Instagram at suarakitania_bn. Okay. Okay, that's the end of the episode. Thank you Amis thank you untuk sudi karena interview dalam kesibukan pandemik ini sama hari Ahad ini. Okay.
Bye-bye dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.